daripada yang sedang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua? Pagi Ahad ni. Siapa yang dah bersama dengan kami cuba say hi sikit. Hari ni tempat kami di area Seri Kembangan ni hujan pagi ni, so sebab tu tak boleh nak di luar buat exercise. Kebetulan hari ni rezeki rahmat, so suasana lebih sejuk. Bagaimana kat tempat you all? Siapa yang dah ada dengan kami ni? Cuba say hi sikit. Siapa yang sedang online, say hi ataupun Assalamualaikum. Apa khabar? Saya Iza, Skin Founder. Saya Safi'i, lebih dikenali sebagai SM lah. Kami dua adalah founder bagi skincare jenama Skin. Cuba share sikit siapa yang dah bersama dengan kami. Aku nak tahu juga. So hari ni sebab kita nak bincangkan, nak share tentang topik ataupun isu yang menarik juga bagi kami. Sebab ramai yang bertanyakan tentang perkara-perkara ni. Jadi kami simpulkan, ada dua kertas ni yang saya tuliskan daripada pertanyaan orang dan sebagainya, di mana pada kami ni adalah satu kepercayaan yang salah ataupun ialah kepercayaan salah ataupun kepercayaan yang karut tentang penjagaan kulit wajah ataupun skincare dan sebagainya. Siapa yang dah bersama kami boleh sharekan sikit. Tengok siapa yang ada ya. Okey. Sebelum saya nak teruskan, maksudnya seperti biasa, sebab kita setiap kali live memang kita akan bukan setiap kali live, maksudnya kita mencari followers yang memang sporting sepanjang kita live dan sebagainya. Jadi apa yang kami pentingkan, apa tekankan di sini, iaitu followers yang sporting ni kami akan hadiahkan. Kalau untuk minggu ni kita berikan Nilofa shawl ni. Cantik kan? Ya, dia ada batu Swarovski kot. Memang cantik, warna pink, kegemaran wanita-wanita. So far, you all dengar tak suara kami? Sebab kami tak tahu, sebab kita apa? Boleh respon tak? Sebab sekarang time hujan kan, kita tak pasti line okey ke tak, suara clear ke tak, bergegar ke apa ke kan? Pukul 9. Ada anak tanya. Saya kawan tanya pula apa benda kan. Okey. So untuk followers giveaway ni, kali ni kita bagikan di Nilofa shawl. Apa yang perlu dibuat ialah you all perlu engage dengan kami. Maksudnya communicate dengan kami, like, komen dan sharekan ke seberapa banyak group di wall, di group masing-masing. You all boleh buat share biasa ataupun boleh buat watch party dan sebagainya. Bukan apa, sebab kita nak ilmu ni, perkongsian ni lebih ramai yang akan dapat manfaatnya. Jadi dengan asbab you all tekan button share tu saja, maksudnya you all pun dah membantu memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain. Mungkin mereka pun mungkin dalam keadaan kerisauan, kegusaran, rasa tak selesa, rasa rimas sebab masalah kulit wajah tak settle-settle kan, dah bertukar macam-macam produk, dah dipeli oleh suami, dah ditegur oleh suami, ditegur oleh mertua, ditegur oleh kawan-kawan. Jadi semua tu merendahkan lagi keyakinan diri dan sebagainya, depression dan sebagainya. Jadi dengan asbab you tekan je button share kat bawah tu, insya-Allah kita sama-sama dapat extend, dapat sharekan manfaat ni kepada lebih ramai kawan-kawan. Kita tak tahu siapa yang memerlukan kan, tapi kita just buat kerja kita. Kita membantu orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan
Fa'al. Kita dah nampak. Siapa yang ada sama kita? Ada yang nak komen ke? Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana ni? Tempat Ira hujan ke? Hujan ke di sana? Sofa dengar ke suara Suara kami? okey tak? Tu yang penting sebab tak nak tapi you all sebenarnya tak dengar pun. Kita dah nampak Amal Lina pun ada. Amal ada ya. Tempat Amal okey tak? Di mana Kota Damansara Kota Damansara macam mana hujan ke pagi ni Amal? Cuba ni. Kita pagi-pagi ni kita buat laporan cuaca sikit. Tak ada, gurau je. Dia nak tengok juga you all daripada mana. Bagaimana kawasan. Tu apa tu? Watching. Benda-benda lagi kot. So, sebab hari ni topik best juga sebab memang ramai kan yang orang tanya kita. Jadi kita pada kita kompilkanlah semua tu. Kepercayaan ataupun tanggapan salah terhadap skincare. Amal komen. Amal okey, alhamdulillah. Hujan sini. Maksudnya KL pun hujan lah. Hujan dari pagi tadi. Maksudnya samalah tu. Tempat Ira je tak hujan. Ira ni di mana? Taiping Ira Taiping. Taiping tak apa, tak hujan pun sejuk kan Ira. Sebab dekat dengan Bukit Larut. Bukit Larut kan. Taiping ni kalau ikutkan geografi memang kawasan paling lembap pun kat paling Malaysia. Jadi dia hujan tak hujan dia InsyaAllah sejuk aja. sejuk. Kan Ira, betul tak? Seronok duk Taiping. Okay. Terima kasih Amal beri respon dengan Ira. So sekali lagi saya beritahu, maksudnya hari ni kita nak bincangkan atau sharekan tentang kepercayaan salah tentang skincare. Tapi sambil-sambil tu, you all yang dah follow ni boleh terus like, komen dan share. Mana tahu asbab satu, you all dapat membantu orang lain, kawan-kawan lain, family dan sebagainya yang mungkin sedang mencari penyelesaian tentang masalah kulit mereka seperti jeragat, jerawat yang bersepah, kulit kering, kulit kusam dan sebagainya lah. Bintik-bintik hitam. Senang cerita cela-cela lah. Berbiji-biji yang muka tak smooth yes. kan. Tu satu. Dan yang kedua dia mungkin asbab juga you all dapat menangi ni followers giveaway ni Neelofa shawl yang warna pink. Memang kegemaran ramai. Ya. Sebab hari Rabu kita akan announce dia punya winner Okay, so you all buatlah. So rajin-rajinkan jari anda. Yes, senang je. Ujung jari je. Tekan je button share kat bawah tu. Bawah tu ada button share, je klik je. Ira komen betul. Betul loh. Taiping tu lah lembab tadi kan. Alright. So saya mulakan macam ni. Skincare ada orang yang salah anggapan sebab dia soalan ni mungkin bertabur. Saya tak arrange kan sebab saya tuliskan apa yang saya ingat dulu, yang Iza ingat. Kita tulis tadi sambil kita breakfast tadi, tulis. So kita tak sempat nak sort tapi saya akan terangkan. Sebab masa sangat mencuri kita sebab, kan sebab pukul 9 sepatutnya sekarang kita dah kena berada dalam kelas tapi sekarang kita buat live dulu. Curi masa sekejap bersama dengan anda sebab janji kami kan. Okay. Alright. Yang pertama saya nak terang ni, seorang salah faham. Skincare adalah kosmetik. So skincare adalah kosmetik. Maksudnya berbeza kat sini. Skincare adalah penjagaan kulit. Maksudnya kita nak jadikan kulit kita sihat, cantik daripada dalam. Kosmetik ni adalah luaran. Betul. Sebab tu setengah orang bila kita cakap nak selesaikan contoh ada masalah jeragat, nak katakan selesaikan dengan masalah gunakan skincare dan sebagainya. Dia kata tak apa, saya dah guna dah foundation ni. Yes betul foundation, tapi foundation tu adalah kategori lebih kepada kategori makeup ataupun kosmetik. Dia untuk cover, menutup celah ataupun cover menutup dosa-dosa dekat muka. Yang selalu orang komen kan. So berbeza. Skincare adalah penjagaan kulit untuk kulit yang lebih sihat, lebih cantik daripada dalam. Kosmetik ni adalah lebih kepada luaran, makeup. Sebab tu ada yang ramai yang kita jumpa, banyak yang kita tengok, dia lebih fokus kepada kosmetik je, nak lebih cantik je, cantik luaran saja, cover saja. Tapi bila buang makeup tu, masya-Allah, banyak peta, banyak macam-macam lah. Kata pun tak selesa lah kan, tak bersih, betul, tak kemas. Bila tanpa makeup tak kemas. Yang tu. So tu anggapan yang pertama. Maksudnya dia anggap skincare tu adalah kosmetik, kosmetik tu adalah skincare. Jadi kalau
Tapi ada juga orang kata, tak penting lah semua tu. Yelah, Betul, sebab tak kena diri sendiri. Tapi Yes. kalau kau dah kena, suami kau dah kahwin lain, banyak kan. Betul. Alright. Terus kemudian kita mulakan apa lagi? Alright, kita mulakan dengan cleanser. Okay, ni pun sama janjian ni. Cleanser ni ada yang anggap, dia kata tak apa, cleanser ni boleh guna je apa-apa, sabun apa-apa boleh. Ya, guna. Sabun badan boleh, sabun ketiak boleh, semua boleh. So tu salah. Sebab ramai yang bila saya berjumpa dia kata, tak apalah, saya nak guna serum je, sabun saya dah ada dah. Tanya sabun apa? Sabun tu, sabun ni. Sabun Which untuk is muka sekali, badan sekali, ketiak sekali. Which is yang kita tahu memang tak sesuai. Sebab seperti yang saya tekankan, kulit kita dia ada acid mantle. Acid mantle ni yang membentuk skin barrier kita lah. Betul. Pelindung awal di kulit muka kita ni. Dia ada pH dia. Dia sedikit acidic, iaitu pH dia 5.5. Jadi kalau sabun badan dan sabun macam-macam ni, dia pH dia berbeza. Jadi memang sangat tidak sesuai dan tidak dapat menjaga pH kulit muka kita tu, dan akibatnya ataupun natijahnya kulit kita semakin, skin barrier kita semakin rosak. Kulit kita semakin kering dan sebagainya. Sel kulit mati makin cepat. So dah rosak kan, makin cepat. Banyaklah macam tu. Jadi kena ingat, maksudnya cleanser is cleanser untuk cuci muka, sabun badan is sabun badan, sabun ketiak sabun ketiak. Tu lain. Tolong ingat benda tu. Ni penting. Nak jimat apa sangat, sabun badan satu untuk satu badan, dengan muka-muka kau sapu sekali. Tak boleh. Sebab tu saya nak bezakan tadi. Awal tadi skincare dengan kosmetik adalah berbeza, skincare dengan yang lain. Sebab skincare ni lebih lah sensitif. Sebab muka ni adalah aset, especially untuk wanita lah. Betul. Aset sangat penting. Janganlah sampai macam Izzat cakap di awal tadi, sampai kena tegur dengan suami, kau-kaunya, macam dinding berkulat lah apa semua tu. Alright? Okey, tu yang pertama. Yang kedua, tak perlu cuci muka pagi. Ni pun bukan alasan. Maksudnya favorite soalan lah. Tak payahlah cuci muka pagi. Bukannya ada terdedah kepada, bukannya main kotor pun malam tadi. kotor. Bukannya tidur je kot terdedah katanya. kepada abuk dan sebagainya. Tidur je kot. Kan? Sebenarnya tu tanggapan yang paling salah. Sebab sel pemulihan, proses pemulihan kulit ni berlaku yang idealnya berlaku pada pukul 10 malam hingga 2 pagi. Sewaktu itulah proses pemulihan berlaku dalam sel-sel kulit kita, mana sebum kita sebum ataupun minyak dikeluarkan daripada lapisan dalam kepada keluar. Dia membawa kekotoran keluar. Sebab itu bila kita bangun, kita rasa macam berpeluh, sedikit berminyak dan sebagainya. So benda itulah proses dia. Jadi kalau you all tak bersihkan benda itu dengan betul, itu akan menyebabkan liang pori tersumbat. Sebab nanti lepas mandi you all nak tepek makeup. Dah benda tu tersumbat di dalam liang pori, akibatnya liang pori kita tersumbat. Macam-macam masalah kulit kita akan dapat. Jerawat lah, jeragat makin naik, bintik-bintik hitam tumbuh, macam-macam lah. Sebab pori dah tersumbat, kan tak bernafas dengan sihat kan. Betul. Okey, tu yang kedua tentang cleanser. Baru dua ni tentang cleanser. Kemudian yang ketiga, saya tak sukalah cleanser ni tak ada buih. Kan? Banyak je macam tu. Saya suka cleanser yang banyak buih. Kalau pakai sikit tapi muka penuh dengan buih. Gitu. So ni benda yang salah, tanggapan yang salah. Dia nak bersih tak bersih tu bukan terletak kepada buih tu. Bukan terletak kepada banyaknya buih, tetapi kepada ingredient dia. Betul. Cleanser yang baik, dia adalah yang tidak terlalu berbuih. Dia non-foaming, dia berbuih-buih halus saja. Apa yang penting macam kita cerita awal tadi, pH dia betul 5.5, bebas daripada bahan-bahan kimia yang terlarang dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi bukan buih tu yang menentukan kulit you all bersih dan sebagainya. Buih tu punca kita akan dapat kulit bertambah kering tau. Sebab nak buat buih tu menggunakan bahan kimia. Sebab tu lah kalau kita pakai, contohlah kalau kita pakai sabun mandi pun macam tu. Kalau banyak buih, badan kita yang jenis sensitif ataupun jenis kulit eczema, dia akan bertambah gatal. Itu bahayanya buih. Okay. So yang dalam sama kita ada yang tanya ke? Apa tak ada? Tak ada.
Teruskan like, komen dan sharekan live posting ni kepada kawan-kawan yang lain supaya sama-sama dapat manfaat je. Okey, yang tadi yang ketiga, yang keempat saya sentuh tangan cleanser lagi. Cuci banyak kali, mungkin lebih bersih. Ni pun tidak sesuai. Memang kita digalakkan menjaga kebersihan, tetapi mencuci muka dengan cleanser terlalu kerap pun tidak bagus, tidak elok untuk kulit kita. Apatah lagi kalau kulit-kulit yang jenis sensitif, kulit kering dan sebagainya. Jadi kena follow step dia. At least 2 kali je sehari, pagi dan juga malam. Dan yang lain tu dia support dengan rutin yang lain. Serta kita ajarkan bagaimana nak cuci makeup tu, mungkin boleh gunakan micellar water, mungkin gunakan wet tissue dan sebagainya. Cleanser yang you all gunakan pagi dan petang ataupun malam, 2 kali sehari. Janganlah kata nak bersih sangat setiap waktu kau belasah. Tidak. Okey. Kemudian yang kelima, tadi dah 4, yang kelima maksudnya cuci muka nak cepat. Cuci tak settle. Jangan begitu sebab nak bersihkan kulit muka, liang pori kita dan sebagainya perlukan masa. Betul. Jadi dan tak perlu tekan kuat-kuat, gosok kuat-kuat. Just slowly saja dengan gerakan menolak ke atas. Kemudian apply 60 second rules. 60 saat sekurang-kurangnya, 60 minit pula, 1 minit. 1 minit. Jadi gosok betul-betul pelan-pelan, fokus kepada yang tempat bermasalah, yang mungkin berminyak dan sebagainya. Slowly, take your time, pamper yourself. Itu penting. Tempat yang banyak masalah, contohnya macam kulit yang kata apa, yang sel kulit mati yang tinggi, maksudnya macam kulit bintik-bintik hitam, ataupun yang ada masalah apa tu, biji kolesterol ataupun milia besik tu kan, yang tetap tak, yang buat muka kita tak nampak smooth walaupun kita pakai bedak foundation setebal-tebalan pun muka kita stay nampak kering ataupun nampak bercapuk-capuk, ataupun kita akan nampak muka kita berlopak-lopak macam tu. Macam rekahan macam tu lah. Dia macam bila kulit kering ni, kulit tak sihat, dia nampak bila pakai tepit foundation tebal lagi nampak. Betul. Dia nampak macam rekahan, macam jalan-jalan retak tu. Yang nampak kan? Dia tak smooth lah. Dia tak smooth, tak glowing kan. Sebab kulit masih lagi tak sihat. Yes. So nak makeup cantik kena sihatkan kulit dulu. Betul. Bila kulit sihat tu macam makeup sikit je, zipis je, alas sikit je dah boom. Orang glowing. ingat kita dah makeup over sangat. Yes, betul. Okey. So tu 5 salah faham tentang cleanser. Tu yang sempat kami tuliskan lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi tak apa. Untuk buat bahasa ni kita berikan 5. Kemudian kita masuk kepada next step. Maksudnya serum. Selalu kita tekankan. Sebab serum ni macam cleanser tadi, fungsi dia, function dia untuk membersihkan kulit kita daripada kekotoran, daripada sisa makeup, daripada persekitaran kita, daripada apa lagi, macam-macam lah. Buang sel kulit mati, buang sel kulit mati, buang minyak, bersihkan muka dengan betul kan. Sebab tu proses yang penting. Sebab satu lagi untuk mengekalkan kelembapan. Sebab biasanya cleanser yang bagus ni dia ada HA yang tinggi, hyaluronic acid yang tinggi, untuk mengekalkan kelembapan kulit kita. Maksud dia tak buang minyak lah. Betul. Kemudian dia ada salicylic acid yang seperti menarik, seperti magnet yang menarik kekotoran daripada liang pori kita. Okey, tu function cleanser. Kemudian serum. Serum ni adalah untuk lebih kepada untuk merawat, memulihkan kulit kita daripada lapisan dalam. Serum ni ramai yang beranggapan alah serum. Semua banyak je serum kat luar sana kan. Daripada yang RM20 sampailah ke beratus-ratus kan. Sama je. Tidak. Serum ni berbeza-beza. Function Bahan yang dia. Bahan dia Fungsi berbeza, function dia berbeza. Ada yang untuk brightening saja, ada yang untuk acne saja, jerawat saja, ada yang untuk moisturize, untuk pigmentation saja, ada yang untuk anti aging dan sebagainya. Sebagai contoh macam skin, memang kita untuk anti aging. Kita fokus pada anti aging, maksudnya kita cover lah semua tu. Tanda-tanda penuaan dan sebagainya semua kita cover dengan bahan-bahannya seperti apple stem cell, kita ada teh hijau, kita ada aloe vera, kita ada vitamin C, vitamin E, semua adalah semua nutrisi yang diperlukan untuk kulit yang sihat. Kita ada stem cell apple. Betul. Nak nampak muda ada dalam serum. Jadi bukan serum semuanya sama. Berbeza function dan berbeza dari segi tekstur dia dan sebagainya. Tu yang penting. Kemudian
Tu satu. Serum berbeza ya, tak sama. You pun boleh bayangkan lah kalau serum tu harga dia tu RM20. Allahu Akbar. You pun boleh bayangkan lah apa ingredient. Dan dulu orang kata produk-produk timbang kilo yang macam nampak macam krim-krim apa semua tu kan, jangan terkejut. Sekarang pun serum tu pun ada yang ready made, ready formulation, just beli dan tukar branding saja. Ada dah. So jangan tertipu lagi. Ya. Jangan memudaratkan lagi kulit muka you all. So pastikan maksudnya tak settle lah kan. Tak settle. Tak settle masalah, so kita membuang duit, bazir duit je. Betul. Sebab apa, kulit yang bermasalah memerlukan produk yang memang function dia merepairkan. Bukan just untuk glowing saja. Sebab glowing je memang boleh kita make up, tepek make up tebal-tebal, kita keluar okey, settle. Memang skin kita akan nampak glowing. Nampak orang kata apa? Shining. Sebab apa? Serum tu bantu untuk glow. Tapi bila kita kat luar ataupun kita nak pergi pasar ke apa, kita terpaksa make up tebal-tebal. Duduk rumah kita tak boleh, tak make up, kita rasa macam kita sendiri pun takut. Bukan husband takut, anak-anak takut, kita sendiri pun takut. Sebab muka kita masih lagi ada masalah. Sebab kita tak yang betul. Kita masih pakai suka-suka campur-campur macam tu. Alright. Okey, kemudian tu yang pertama, serum sama saja anggapannya. Yang kedua, guna sikit je cukup. Ni bukan apa, sebab ni lebih kepada nak ke arah berjimat. You all macam ni. Maksudnya kulit kita ni dah ada masalah. Kemudian you all pakai sikit-sikit saja. So maksudnya dekat sini dia tak sampai, dia punya objektif tu tak sampai. So far okey ke? Dengar ke suara kami? Sebab kami Izzah tak nampak orang komen. Okey tak suara ni? Izzah nampak ramai yang sedang online ni. Cik komen, okey tak suara? Takut kami je bebel-bebel kan? Sebab line kat sini masih hujan, masih gerimis. Izzah takut okey tak? Izzah nampak Cikgu Nurwati. Lagi siapa masih online? Ira. Lagi siapa? Okey, nampaknya masa memang tak ni. Maksudnya saya akan habiskan je serum ni dulu. Kemudian esok kita sambung lagi, ada yang few point lagi. Banyak lagi point ni sebenarnya ni. Esok kita sambung. So serum tadi satu, hopefully you all boleh dengar lah dengan jelas suara ni live ni ya. Serum tadi satu pakai sikit-sikit tak cukup. Maksudnya dalam proses kita nak merawat kulit kita ni, satu yang penting kita gunakan serum yang betul. Untuk kita gunakan untuk repair balik kulit kita gitu. Kemudiannya kita kena gunakan secukupnya. Tu yang memang kami tekankan kepada pengguna-pengguna. Maksudnya gunakan serum tu secukupnya. Jangan sikit-sikit saja. Sebab you pun boleh tahu kan, kalau guna sikit dia pun, dia sepatutnya bila guna serum tu secukupnya, dia bila lepas pakai tu pun dah nampak macam glowing, dah nampak macam bouncing you punya muka dah, kulit muka dan sebagainya. Memang nampak lembab, memang nampak bouncing, nampak anjal dan sebagainya. Tu yang betul. Ini baru pakai pun tapi mesti nampak macam kusam, macam tak ada benda pun pakai. Nampak kering. Jadi maksudnya tak cukup. Jadi bila tak cukup nanti you all tak dapat result je. Dan you all rasa nanti tak membantulah serum ni. So tukar produk lain. So tak nak dengar apa yang kita suggest, apa yang kita consult. Sebab penting untuk dapatkan kulit yang sihat ni adalah proses dia tu. Jadi you all kena trust proses tu dan follow proses tu, InsyaAllah. Sebab kami dah bantu ribuan orang dapatkan kulit yang lebih sihat dan cantik. Jadi kalau you all tak follow the proses tu, maksudnya you all dah sendiri dah menafikan yang you all akan dapat kesan ataupun result yang terbaik. Sebab kami memang tekankan result matters. Sebab dah ribuan orang yang kami dah bantu. So you all kenapa tak boleh? Jadi cara penggunaan tu yang salah. Tu yang kedua. Lagi satu, serum ni molekul dia kecil, halus. So kalau kita letak dekat kulit, kita sapu, kita tap macam tu, dia punya molekul tu cepat absorb tau. Sebab tu lah kalau pakai sikit memang tak cukup. Sebab dia absorb masuk dalam kulit kita dengan pantas. Sebab dia molekul dia berbeza. Serum dengan pelembab berbeza. Pelembab ni dia kasar. Sebab tu serum kena pakai cukup. Maksudnya kita kena cukup, maksudnya kita cover kulit dalam dengan kulit luar. Sebab itu kita akan dapat kesan yang baik. Dan sebab tu juga kita pentingkan
mencuci muka tadi dengan betul. Sebab tu yang gunakan cuci badan, gunakan sabun badan dan sebagainya, sebab muka tu tak bersih lagi. Kamu tak bersih dengan betulnya, sebaiknya. Kemudian skin barrier pun tak di repair dengan baik. Kemudian kita gunakan serum. Jadi serum tu tak boleh nak absorb dengan sebaiknya ke dalam lapisan dalam kulit. You all boleh tanya kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Betul. Boleh tanya. Nanti insyaAllah nanti kami cuba jawab. Okay? Dan satu lagi, untuk lebih tip, video-video dan sebagainya, boleh follow group tu yang kami tulis tu, di tajuk tu Beauty of Confidence. Boleh klik kepada link tu, nanti kami akan approve dan you all akan berada dalam group tip tersebut. Itu memang community yang kita bina, kita wujudkan untuk membantu berikan lebih banyak tips, untuk berkongsi lagi manfaat dengan you all dan sebagainya. Sebab ada yang terlepas kadang live ni kan tak sempat nak follow dan sebagainya. Jadi kita basekan kepada satu tempat, you all boleh go to daripada awal sampailah ke hari ini. Dan banyak lagi ibu-ibu dan sebagainya yang kita akan berikan melalui group tersebut. Jadi feel free untuk join group tersebut dan you all boleh ajak lagi kawan-kawan masuk, bagi je link tu kepada kawan-kawan, invite dia masuk ke situ. Sebab selepas ini Izzah akan bagi tip untuk masakan, lagi apa? Macam-macam lah untuk slim untuk maintainkan diri. Untuk apa macam-macam Izzah akan share tip insya-Allah. So you all yang kata apa nak join, boleh join, kita akan bagi link kan nanti. Dah bagi daripada tajuk live ni, just klik je dekat link tu, nanti kami akan approve untuk you all masuk. So boleh sharekan link tu dengan kawan-kawan yang lain. Post lah dekat grup dan sebagainya untuk dapatkan tip-tip kecantikan dan sebagainya. Kita berkongsi manfaat untuk orang kata apa, hidup yang lebih sihat, lebih cantik, lebih glowing, lebih awet muda. Okay. So serum yang terakhir, faktor serum yang salah faham yang terakhir, guna serum ni waktu muka kering. Maksudnya dah cuci muka, lepas tu kulit dah kering tu, masa kulit tu memang dah totally kering dah, memang dah tak ada dah kelembapan pada kulit ni, you baru nak apply serum. Tu cara yang salah. Apply serum ni sebaiknya dalam 70 ke 80% muka kering, masih lembap lagi, masa tu lah you apply. Masa tu lebih mudah untuk you apply dan lebih mudah ataupun lebih cepat untuk serum tu meresap masuk ke dalam. Jangan kering-kering sangat. Yes, itu pun salah faham. Ada yang cuci muka di rumah, kemudian sampai office nanti baru pakai serum. Sebab tu bila kita tanya kenapa kulit kering, rupanya gitu yang dia buat. Jadi salah. Itu salah faham. Dia kata sebab dia belum make up, dia cakap dia tak sempat nak make up. Dia nak make up kat office, so dia tunggu dia pakai serum nanti kat office. Masa on the way dia nak pergi office tu, muka dia dah tercemar tau. Dah macam virus masuk kuman. Dengan aircon ni lagi dan sebagainya, macam-macam. Habuk asap kan. Walaupun dalam kereta kita stay keluar kan. Yes. Okay, nampaknya masa memang mencemburui. Kita dah pukul 9 lebih ni sebab kami ada tanggungjawab lain, kena attend kelas dengan Dr. Azizan. So ni pun dah terlewat. So memang masa tu memang rugilah kalau kita rugikan masa tu kan. Memang masa tak cukup untuk kita. Masa tak cukup. So hopefully you all boleh join community Beauty of Confidence tu untuk lebih tip. Dan yang ni salah faham ni saya akan sambung esok insya-Allah. Pukul 2.30. Sebab hari biasa kita buat pukul 2.30 petang, weekend saja pagi. Sebab petang kita ada kelas. Pagi lepas 9 kita start kelas. Alright, terima kasih untuk you all semua yang join live ni. So kita jumpa lagi esok jam 2.30 petang, kita sambung lagi salah faham tentang skincare ni. Okay, terima kasih semua. Bye.